Okey. Okey, dah buka? Dah Dah. Okey, tengok muka surat. Tengok surat 4 ke 2? Okey, apa ni? Apa yang kita akan belajar ni? Apa yang kita akan sambung hari ni? Tajuk apa tu? Ya. Ya. Okey. Okey, tengok. Ini apa ni? Huruf apa ni? Alif. Okay, alif, ya. Okay, I bunyi apa? I. Dengan I. Macam mana? Macam mana bunyi I tadi? I ialah huruf alif. Ya. Okay, yang kedua. Ba, ya. Bunyi apa? B atau B? Bahasa Inggeris apa ni? G. Apa ni? G. Bagus. G. J. J. Okey. Lepas huruf G huruf apa? Huruf Ca. Ini huruf Ca ada 3 titik kat bawah. Caya. Caya bunyinya apa? G. C. 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 Ya. Daya. Bunyi apa? D. Benda. D. I pepet. Ini D. Taling. D. 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 Okey. Terusnya. Huruf Ra. Raya. Raya bunyi apa? Ri. Re. Okey. Ini apa ni? Huruf apa? Sin. Sin. Bukan sa. Sin. Huruf sin. Se. Surat sebelah pula. Ni huruf apa ni? Ngaya. Ngaya bunyi apa? Nye. Ni dan nge. Okey, lepas huruf nga huruf ni, nge. Lepas huruf nga huruf apa ni? Paya. Paya bunyi apa paya? Pe.
apa ni? Ya. Bukan ya. Kaf ya. Kaf ya. Kaf ya. Apa? Ki ke. Ki Ki. ki Ki. ke. Ki. Dan ke. Okey. Seterusnya huruf apa ni? Ga. Ga. Huruf ga. Ini huruf ga. Gaya. Okey, gaya bunyi apa? Ki. Gi dan ke. Gi Gi. Gigi. ke. Okey, lepas huruf ga huruf Lam. lam. Okey, lam. Lam ya. Okey, lam ya. Okey, Li. Bi. Lo. dengan Le. le. Li le. Li le. Le. Lepas huruf lam huruf Mim. mim ya. Mim. Mim dan Mim. me. Me. Mi me. Mi. Mi me. Mi me. Okey. Mi. Ya. Huruf apa ni? Ha. Ha ya. Ha ya bunyi apa? Hi He. 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 Okey, mana? Hi he. Hi hi he. Okey. Lepas huruf ha huruf Va. ba. Ba ya bunyi apa? Ba ya. Vi. I dengan V. 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 vi ve. Vi ve. Vi ve. Okey. Okey. Seterusnya huruf Nun. nun. Nun ya. Okey, nun ya bunyi apa? Nun ya. Ni. Ni dan ne. Ni ne. Ni ne. Ni. 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 Lepas huruf huruf apa ni? Ya. 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 Okey, ya huruf bunyi macam mana? Ya. Yi. I dan e. Yi ye. Ye. I ye. Dan last sekali. Huruf apa last sekali ni? Nya. Ya ke dedek? Adik ke? Nya. Nya. Okey, nya ya. Nya ya bunyi apa nya ya? Ni. Ni dan Ni. nye. Ni nye. Ni nye. Okey. Okey, buka buku tulis. Ada buku tulis tak? Ada. Okey, buka buku tulis. Cakap ada Ustazah.
Zebra. Pemadamnya mana? Pemadam mana? Pemadam. Okey. Khazana, kamu jawabkan 3 perkataan ni. Jadikan 3 perkataan. Respect. Rela. Okay. Number one. Okay. Macam dia. Ni. Aku buat ni. Dulu baju kat sini dulu. Ni. Jangan pernah cuaca. Roya dulu. Baru. Mana Roya mana? Roya mana? Roya dulu. Nama Alif. Nama Alif. J. T. J. J. Cepat aja. T. Tulis saja ya.
Baca. Titik. Titik. Titanya. Mana? Taya. Tak sambung, jangan sambung. Taya. Cepatlah taya. Taya. Ustazah, Ya? yang tu kena buku tulis ke? Ya, kena tulis dalam buku tulis. Dah siap belum? Belum. Belum. Okay, buat. Dah. Ustazah, Muslim dah siap. Ustazah, Muslim dah. Muslim sudah. Dia bagi dulu. Ada lagi. Saya lingkup saya. Saya lingkup saya. Oh, lingkup mana?
Apa ada buat Dia jadi Dah siap ni? belum. Soal apa tu? Jalan tadi sampai kalian tak? Saya dia pun nak salin. Bagus tadi. Ustazah. Dia pun nak salin. Okey, perkataan yang Ustazah bagi tadi, Ustazah dah bagi dekat chat. Okay, nanti yang tak siap lagi boleh buat. Boleh teruskan. Okay, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akilah. Okey. Ustazah ambil kita. Yang datang Mikael ada. Mikael. Muslim. Muslim boleh masuk ya? Masuk. Boleh masuk. Kakak tolong ke? Ainul. Ainul. Oh. Ainul. Danish ada siapa lagi Auni. Ya. Sekejap lagi ada Ya Azra. Okey. Ready semua? Ya. Azan tajuk dia, tajuk best. Adab dengan rakan. Azan. Boleh dengar? Kalau tak dengar, boleh cakap dekat mesej tu tak dengar. Okay, Azan akan buka Ainul Madia pandang depan tau. Sekejap. Okey, nampak tak? Danish nampak tak Danish? Nampak? Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita akan belajar adab bergaul dengan rakan. Rakan tu maksudnya apa? Nanti kita akan belajar apa maksud rakan.
Okey, so hari ni kita akan belajar ciri-ciri kawan yang baik. Bukan kawan yang tak baik, kawan yang baik. Lepas tu kita akan belajar adab dengan kawan. Lepas tu kita akan belajar kelebihan kawan yang baik. Apa kebaikan kalau kita pilih kawan yang baik. Lepas tu apa akibat, apa jadi kalau kita salah pilih kawan. Kita pilih kawan yang tak baik. Okey. Apa maksud rakan? Okey, rakan adalah orang yang selalu bersama kita semasa kita susah atau senang. Kalau kita susah ke senang ke, kawan tu selalu ada dengan kita. Itu maksud kawan. Ataupun maksud lain juga, kawan ialah orang yang selalu mendampingi kita atau kita mengenalinya rapat selain kaum kerabat. Dan terdiri daripada rakan seagama atau berlainan agama. Kawan ni tak semestinya sama-sama bangsa dengan kita. Tak semestinya Melayu. Dia boleh jadi Cina, India. Itu kawan kita. Sebab kita kenal dia. Asalkan kita kenal dia, dia dipanggil kawan. Awak ada tak kawan lainan bangsa selain Melayu? Ada tak? Mesti ada. Okey. Jom kita belajar ciri-ciri kawan yang baik. Okey, apa ciri-ciri kawan yang baik? Nombor 1, siapa nak baca? Nampak tak nombor 1? Siapa nak baca? Bacalah. Taat pada perintah Allah. Pandai. Apa maksud tu taat pada perintah Allah? Maksudnya kita solat, kita puasa, kita ikut apa yang Allah suruh. Bukan Allah tak suruh, kita nak buat. Tak. Apa yang Allah suruh tu kita buat. Contohnya solat, puasa, buat baik. Okey, itu taat, kita ikut. Okey, nombor 2. Siapa nak baca? Nombor 2 tu apa? Ciri-ciri kawan yang baik. Tak ada. Ustazah bacalah. Bersedia menghulurkan bantuan. Maksudnya dia tolong je. Kalau kita susah, dia akan tolong kita. Okey, nombor 3. Sentiasa berakhlak mulia. Berakhlak mulia tu maksudnya perangai dia baik. Okey, nombor 4. Amanah dalam menjaga rahsia. Maksudnya kalau kita bagi tahu rahsia, dia simpan rahsia kita. Dia tak bagi tahu siapa-siapa. Itu maksudnya amanah. Nombor 5, memiliki sifat ikhlas dan jujur. Maksudnya dia jujur kawan kita. Bukan sebab kita kaya ke, kita ada banyak duit ke. Tak. Tapi dia ikhlas. Okey. Ni tengok ni, gambar ni. Dia buat apa ni? Dia gelak-gelakkan kawan dia Rakan yang tidak baik akan mengajak kita melakukan perkara yang salah. Kita janganlah ejek orang atau ajak kawan-kawan dia. Jom kita gelak ramai-ramai. Boleh ke tak kita gelakkan kawan kita? Tak boleh. Jangan gelakkan kawan kita. Tak baik. Okey. Jom kita belajar contoh adab dengan rakan. Okey, apa contoh dia? Yang pertama, bergaul dengan mesra, sopan dan sopan. Tengok tu dia buat apa tu, gambar tu. Dia salam-salam kawan dia, dia bagi salam, Assalamualaikum, sihat ke? Lepas tu kawan yang kat belakang tu buat apa tu? Angkat kotak, tolong dia. Jadi kita kena bergaul dengan mesra dan sopan. Boleh tak kalau kita jerit-jerit kat kawan kita? Boleh. Tak boleh. Jangan jerit. Kita cakap elok. Okey, tengok nombor 2 ni pula. Ni dia buat apa ni? Menggunakan bahasa yang baik semasa bercakap. Menggunakan bahasa yang baik semasa bercakap. Maksudnya apa? Bahasa yang baik macam mana? Maksudnya bahasa yang elok-elok lah. Macam awak, saya. Jangan cakap weh. Jangan cakap awak atau saya. Awak tengah buat apa tu? Awak nak minta tolong ke? Cakap elok-elok. Jangan jerit-jerit. Dari jauh dah jerit dah. Tak boleh. Cakap elok-elok je. Okey.
Apa lagi contoh adab dengan rakan? Siapa nak baca ni? Bertanya. Tanya. Bertanya kabar diri rakan dan keluarganya. Bertanya kabar Okey, bertanya khabar. Bertanya khabar tu maksudnya macam mana? Macam mana Mikael kalau nak tanya khabar kat kawan kita? nak cari kawan. Kita tanya apa kat dia? Kalau jumpa dia, kita tanya apa kat dia? Kabar baik. Awak sihat ke? Awak sakit ke? Kalau sakit, awak dah makan ubat ke? Kita tanya khabar dia dulu. Lepas tu kita tanya keluarga dia pula. Mak awak sihat tak? Dengar hari tu sakit. Ayah awak sihat tak? Faham? Itu adab dengan kawan. Kalau kita tanya kawan kita, agak-agak kawan kita sayang kita tak? Sayang. Okey, ni tengok ni kesiannya. Kenapa ni? Siapa nak baca? Saya. Ni. Akan ketika sakit. Kawan dia sakit. Tengok tu dia buat apa dekat kawan dia? Dia pergi tengok. Kalau kawan awak masuk hospital, kalau tak ada COVID lah, kita boleh ziarah dia. Kalau ziarah, kita selalunya buat apa? Siapa tahu kalau kita tengok orang sakit, kita kena buat apa? Tolong? Macam mana nak tolong? Kita tolong bagi kata semangat. Bagi semangat dia. Kita tak boleh tolong dia sebab ada doktor kan. Doktor dah tolong dia. Kita janganlah tolong dia buat macam tu. Kita bagi semangat. Awak akan sembuh ke? Awak kuat ke? Ni saya bawakan air Milo untuk awak. Awak minumlah. Nanti awak sihat. Kita bagi kata semangat. Lepas tu tengok tu dia pegang buku. Kenapa dia pegang buku? Cuba teka. Siapa boleh teka kenapa dia pegang buku? Sebab bagi orang tu baca. Tak bagi orang tu baca. Kenapa? Pernah dengar bedtime story? Tak pernah dengar? Maksudnya kita bacakanlah buku untuk dia. Buku yang best-best, yang kelakar-kelakar, bagi dia happy. Sebab itulah dia pegang buku. Dia bacakan untuk kawan dia. Contohnya Arnab dengan kura-kura. Pada satu hari, nanti kawan tu happy lah. Dia tak adalah fikir sakit je, betul tak? Ke tak betul? Betul ke tak? Betul. Okey, siapa nak baca ni? Adab dengan kawan. Menolong kawan dengan Ikhlas. Kenapa dengan kawan dia tu? Apa jadi? Kawan dia buat apa? Kenapa tu? Pusing-pusing kepala dia. Maksudnya kawan dia peng apa? Pengsan. Pandai. Kawan dia pengsan. Tengah jalan tiba-tiba pengsan. Jatuh pengsan. Lepas tu kalau awak tinggalkan ke macam mana? Awak gelakkan dulu ke? Tinggalkan dia ke? Tolong angkat dia. Kalau awak larat, awak angkat lah. Kalau tak larat, call siapa-siapa yang lalu kat tepi jalan tu. Pakcik ke, makcik ke. Kita kena tolong dia. Ikhlas tu apa? Siapa tahu apa maksud ikhlas? Ikhlas tu maksudnya kita tak ungkit. Kita ikhlas tolong dia, tak nak minta duit. Kita tak minta duit kat dia. Kita tolong ikhlas. Itu namanya ikhlas. Tak harapkan balasan. Kita tak harapkan dia bagi hadiah ke. Jangan cakap pada dia, hari tu saya tolong awak kena bagi hadiah kat saya. Kita jangan cakap macam tu. Boleh? Boleh. Itu maksudnya ikhlas. Pernah tak awak minta hadiah kat kawan sebab tolong dia? Siapa pernah? Pernah tak? Tak pernah kan? Okey. Yang terakhir untuk adab lah. Apa gambar ni? Siapa nak baca ni? Mengucapkan? Saya mengucapkan atas kejadian. Dia tulis bahasa Inggeris tu. You, siapa nak baca bahasa Inggeris tu? Dia nak baca? Saya nak. Okey, bacalah. You?
Milk. Ha? You may eat. You may eat. Ha? I'm so Proud? of you. You made it. I'm so proud of you. Maksudnya apa? Siapa tahu dalam bahasa Melayu apa? You Awak berjaya. Saya? dengan awak. Saya bangga dengan awak ke? Awak berjaya. Saya sedih dengan awak. Awak sedih ke awak bangga? Banggalah. Kalau kawan kita dapat A, kita janganlah jealous dengan dia. Alah, kenapa awak dapat A? Saya tak dapat A. Awak tak boleh cakap macam tu. Awak kena cakap, tahniah, saya bangga dengan awak. Nanti ajarlah saya. Awak minta dia ajar awak. Awak kan pandai, awak ajarlah saya. Tapi kita jangan jealous dengan dia. Boleh? Kita ucapkan tahniah. Ini baju macam Tadika punya je. Baju kalau lepas dah habis sekolah pakai baju ni. Betul tak? Awak pernah pakai tak baju ni? Pernah kan? Warna apa Dengan emas. Warna hijau Hitam. Best kan pakai baju ni. Kawan-kawan pun happy. Lepas tu awak cakap tahniah. Boleh? Okey. Sekarang kita belajar fadilat. Fadilat tu maksudnya kebaikan. Kebaikan. Kalau kita jaga adab ni, apa jadi kat kita? Nombor 1. Dapat apa? Dapat pahala dari Allah. Kita dapat pahala ke dosa? Dapat pahala. Okey, yang kedua. Siapa nak baca? Dia ke? Mengeratkan. Mengeratkan hubungan dengan kawan. Mengeratkan hubungan dengan kawan. Kita jadi rapat dengan kawan. Yang ketiga, kehidupan harmoni. Harmoni tu maksudnya tenang. Tenang je hidup kita sebab kawan-kawan kita semua baik. Kehidupan kita tenang ke susah? Tak susah kan? Tenang. Okey, yang terakhir sekali apa tu? Mendapat ramai kawan. Dia ramai kawan tak? Ramai tak kawan awak? Ramai sebab awak suka ajak dia orang mewarna kan? Awak suka borak-borak. Lepas tu kita kena cakap elok-elok. Kalau kita cakap elok-elok dengan kawan, agak-agak kawan nak kawan dengan kita tak? Kawan suka nak kawan dengan awak. Kata sukalah kawan dengan Muslim ni. Dia baik lah. Suka apa? Awak suka bagi pinjam apa pensel Muslim. Lepas tu pensel awak mana? Hilang. Tak. Muslim kalau kawan dah bagi pinjam, awak minta balik kata itu saya punya, nanti saya kena marah. Nanti kawan kata ke, awak kena bagi balik. Okey? Okey, kemudian kita akan belajar ni. Fadilat menjaga adab. Ini lagi satu. Mudah mendapat pertolongan, doa rakan. Okey, kalau kita baik dengan kawan kita, agak-agak kawan kita nak tolong kita tak? Ke dia biar je? Tolonglah kalau awak susah ke. Kalau awak nangis. Kalau awak nangis, kawan awak buat apa? Dia ketawakan dulu ke? Dia tanya, awak ni kenapa? Dia buat apa? Tanya. Awak tanya macam mana? Mikael nak tanya Mikael lah. Mikael, awak tengok kan siapa nangis? Daniel nangis. Awak buat apa dekat dia? Tanya. Awak tanya apa? Kenapa nangis? Siapa buat? Betul tak awak tanya macam tu? Okey. Mendapat doa rakan. Apa maksud tu doa? Doa apa tu? Siapa pernah doakan kawan dia? Pernah doa tak untuk kawan?
Pernah, ya Allah, bagilah kawan saya duit banyak ke, bagilah kawan saya tenang, bahagia, bagilah kawan saya dapat A ke. Tengok dia pegang kawan dia tu. Kalau bukan sikit boleh pegang kan. Pegang kawan tu, tanya, tengah buat apa tu? Jangan awak cakap, awak terkejutkan dia. Jangan terkejutkan kawan. Kesian kawan tu. Awak tanya elok-elok, pegang bahu dia. Awak kenapa? Sihat ke? Tengok kawan tu, pegang apa tu? Dia pegang apa tu? Pegang buku. Dia bagi hadiah sebenarnya. Kalau awak macam baik dengan dia, mana tahu dia ada duit lebih, dia belikan hadiah untuk awak. Okey, ni kita nak belajar. Akibat tak jaga adab. Kenapa dosa dan malu oleh dalam rasa bergaduh. Putus silaturahim. Okey, tengok yang nombor 1. Mendapat dosa dan malu. Dapat dosa kan kalau kita tak jaga adab. Macam kalau kita sakitkan hati kawan, kita akan dapat dosa. Awak tengok gambar tu dia buat apa sebenarnya? Siapa boleh teka? Dia buat apa tu? Bergaduh. Kawan yang dekat belakang tu buat apa? Yang belakang tu. Dia nak tolong kan? Lari-lari kan? Jom kita tolong dia orang. Kita tolong kawan kita. Okey, kenapa dia gaduh? Agak-agak kenapa dia gaduh? Okey, salah satu sebab mungkin dia tidak cakap ke, kawan dia marah ke. Itu akibat tak jaga adab. Okey, sentiasa bergaduh. Lepas tu putus silaturahim tu maksudnya putus hubungan. Kita dah tak kawan dengan dia dah. Kalau nanti kita jangan cakap tak nak kawan awak. Tak nak kawan awak. Tak boleh. Boleh tak kita cakap macam tu? Boleh tak? Tak boleh. Okey. Siapa nak baca ni? Contohnya. Okey, jika engkau mempunyai teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka erat jangan kau melakukannya dari teman baik itu susah, tapi melepaskannya mudah sekali. Okey, apa awak faham? Maksudnya macam ni. Kalau awak ada kawan baik, awak jangan lepaskan dia. Kita kena pegang dia erat-erat. Maksudnya kita janganlah sibuk nak cari kawan lain lagi. Kesiankan dia. Maksud kita dah tak nak kawan dia. Tak boleh. Kita still kawan dengan dia dan kawan dengan ramai orang lagi. Boleh. Kita jangan tinggalkan kawan kita. Boleh tak semua? Boleh. Dia Azra, kawan baik awak siapa dia Azra? Dia? Oh dia. Dia? Dia hilang. Okey, tak apa. Okey, ini siapa yang ada buku? Okey, kita boleh tengok muka surat 39. Ustazah besarkan. Okey, nombor 1. Tak, bukunya. Buku yang mana? Yang ada Danish Ainul. Yang Danish dengan Ainul ada kan? Ada. Yang lain tu ada buku tulis tak? Ke dekat sekolah sebenarnya? Reza. Ya. Buku tulis. Buku tulis kan? Okey, tak apa. Siapa yang tak ada buku tu, tak apa, nanti saya hantar kat WhatsApp.
Ustazah hantar kat WhatsApp, awak boleh salin balik Okey, nombor 1 Ustazah bacakan dulu. Nanti awak boleh salin semula sebab kita ada 5 minit lagi kelas. Buku tu. Apa dia? Buku tu. Tahu Mikael tak ada. Mikael buku latihan dekat sekolah Mikael. Mikael? Sekolah tu dan memang dekat situ. Oh, kat belakang tu Tak. Ni saya tak dapat buku tu. Tahu. Sebab buku ni masa tu tak ada stok. Tak sempat nak bagi. Okey, tak apa. Kita tengok nombor 1. Menziarahi ketika. Okey, menziarahi tu maksudnya melawat. Melawat ketika apa? Sakit. Kita melawat ketika sakit. Boleh ke? Boleh tapi bukan sekarang dia Azra. Lepas kelas. Boleh? Boleh. Sebab kita ada 5 minit lagi. Okey, nombor 2. Memberi ketika berpisah. Apa kita kena bagi ketika berpisah? Kita bagi salam. Okey, nombor 3. Mengucapkan tahniah atas kejayaan. Yang keempat, bertanya khabar. Bertanya khabar dekat siapa? Dekat diri sahabat dan keluarganya. Yang terakhir sekali, memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Ustazah pergi. Kau panggil. Okey. Yang ini pula surah 40. Okey. Awak tengok gambar je dulu. Cuba tengok gambar nombor 1. Perbuatan baik ke buruk? Baik. Apa dia tengah buat tu sebenarnya? Nombor 1 tu sebenarnya itu mak dia. Dia ada anak 5 orang. Anak dia buat apa dekat keliling mak dia? Dia dengar mak dia membaca. Membaca apa tu? Buku tentang pahlawan Islam ke ataupun hadis ke, Al-Quran ke. Okey, nombor 2. Apa nombor 2 tu? Siapa ke? Dia tengah buat apa tu? Muslim? Mikael dia tengah buat apa tu? Berebut makanan. Berebut makanan. Bersepah-sepah tempat dia. Baik ke buruk? Buruk. Okey, nombor 3. Nombor 3 ni senang. Nombor 3 ni apa? Bacaan. Baca. Membaca Iqra ataupun Al-Quran. Baik ke buruk? Baik. Baik. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni awak kena tengok betul-betul. Dia buat apa? Dia buat apa tu? Gambar bawah tu dia buat apa? Duduk. Dia duduk. Kenapa dia duduk? Maksudnya tak ada orang nak kawan dengan dia. Dia duduk sorang-sorang je. Okey, baik ke buruk? Buruk. Buruk. Okey, yang terakhir sekali. Nombor 5 tu dia buat apa? Dia buat apa? Dia nyanyi-nyanyi Nyanyi. Lepas tu dia dengan kawan-kawan dia kan? Kiranya dia pegang kawan dia happy-happy. Baik ke buruk? Baik. Jangan cakap buruk pula. Okey, Ustazah off kejap. Tengok muka awak. Baik. Adab mentawai untuk dia apa? Contoh adab apa? Bercakap Baik. dengan baik. Pandai bercakap dengan baik. Lagi kalau kawan sakit apa?
Jarak. Ziarah. Kalau kawan menangis, kita buat apa? Ketawa. Tanya. Kita tanya. Awak kenapa? Oh, kenapa? Lepas tu, kita tinggalkan dia. Awak Kakak, bantu. okey. Kalau kawan pingsan tengah jalan, kita nak buat apa? Tolong. Kita boleh angkat tak? Kita minta tolong dah kawan sebelah. Kita tak tolong kawan sakit kan? Dia sakit kepala. Boleh? Okey. Topik. Okey, itu saja pada Ustazah. Ingat tak? Subjek apa? Tak ingat? Okey. Tak ada. Okey semua. Siapa tu? Saya lah kawan. Siapa? Siapa nama dia? Siapa? Denis Akil. Kalau nanti saya Tak tahu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni ramai sikit Okay, Alhamdulillah. Alright, sebelum kita mula belajar, Ustazah nak
baca doa dulu. Bismillah. Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, Ustazah nak tanya tentang kerja rumah minggu lepas. Dah siap dah? Akil belum siap? Dah siap belum? Putri dah siap dah? Dah. Okay, dah. Aktiviti hari tu last buat sampai muka surat 19 kan? Bukan aktiviti hari tu. Last buat sampai muka surat 19 tak? Betul tak? Harisa betul tak? Sampai muka surat 19. Harisa betul tak? Sampai muka surat 19 kan? Auni betul tak Auni? Kalau betul Auni. Sampai muka surat 19 ke? Sampai muka surat 19 kan? Ha? Habis sampai muka surat 19 tu korang buat? Kail, hari tu kerja rumah sampai muka surat 19 kan? Betul tak? Okey. So sekarang ni tengok pada buku teks muka surat 20. Okey. Sekarang kita akan belajar okey, dapat wang dan catat wang. Okey, apabila kita mendapat wang dan wang tersebut kita perlu catatkan. Okey, kat sini saya nak bagi tahu ya. Okey, dekat dalam gambar ni ada 5 cara macam mana kita nak dapatkan wang, maknanya sumber wang. Okey, dapat daripada mana? Okey, yang pertama adalah daripada duit raya. Okey, maknanya waktu raya, bila awak datang raya ke rumah orang tu, awak akan dapat duit kan? Okey, so maknanya daripada duit raya tu, bila dapat dekat awak, so itu akan jadi duit simpanan awak. Okey, yang seterusnya adalah daripada hadiah. Okey, hadiah ni bermaksud bila awak masuk apa-apa pertandingan dan bila awak dapat hadiah berupa wang ataupun wang lah. Okey, nanti maknanya wang tu nanti awak boleh simpan ke dalam bank. Kalau jumlah dia banyak, awak boleh simpan dalam bank lah. Okay, itu adalah duit simpanan awak. Itu adalah salah satu cara dia untuk kita dapatkan duit. Okay, seterusnya daripada wang saku. Okay, wang saku ni maksudnya adalah duit belanja. Okay, bila awak pergi ke sekolah, mak atau ayah awak akan beri awak wang saku. Okay, maknanya apabila duit diberikan kepada awak, so maknanya itu adalah cara untuk dapatkan wang. Maknanya bila duit itu dapat pada awak, okey, so maknanya itu adalah duit awak. Macam tu.
Okey, seterusnya wang jualan. Okey, bila awak berniaga, okey, bila ada pembeli membeli makanan yang awak jual ataupun barang yang awak jual, okey, wang jualan itu juga adalah salah satu cara untuk kita dapatkan wang. Okey, seterusnya okey, datuk beri. Okey, daripada datuk beri juga boleh juga kita katakan dia adalah cara untuk awak dapatkan wang. Sebab apa? Duit tu dapat pada awak. Macam itulah. Okey, so seterusnya kita pergi kepada muka surat 21. Okey. Okay, di sini ada seorang ni, okay, nama dia Liming. Liming ni dia nak beli satu dompet ni. Okay, dompet ni dengan berharga RM10. Okay, saya simpan duit. Saya nak beli beg duit. Okay, beg duit ni harga dia RM10. Okay, tadi Susah ada cakap masa awal-awal tadi, okay, bila kita dapat wang, kita perlu mencatat wang tu. Okay, apa yang dimaksudkan dengan mencatat wang? Okay, maksudnya macam ni. Bina satu jadual, di situ kita letak tarikh, sumber wang tu, okay, kita simpan berapa dan kita belanja berapa. Di situ yang maksudnya kita mencatat wang tu. Okay. Tarikh tu maksudnya, okay, tarikh berapa hari bulan awak dapat duit tu. Contoh kat sini dia bagi, okay, 10 hari bulan 3, nenek dia ada beri RM10. Maksud dia dapat dekat diri dia RM10. Okay, daripada RM10 tu, dia beli buku cerita. Okay, dia beli buku cerita dengan harga RM5. Okay, daripada RM10, bila dia beli buku cerita dengan harga RM5, okay, bila kita tolakkan RM10, tolak RM5, dia akan dapat kat situ RM5. Okay, so RM5 ni dia akan simpan, dia tak belanjakan langsung. Macam tu. So maknanya daripada RM10 duit yang nenek dia bagi, dia beli buku cerita dengan harga RM5. Okay, dia dapat simpan RM5. Okay, tu pada 10 hari bulan 3. Okay, tengok pada 16 hari bulan 3 pula. Okay, ni adalah wang saku. Okay, maksudnya mak dia beri 90 sen untuk belanja di sekolah. Okay, dia beli roti dengan harga 40 sen. Okay, daripada 90 sen tolak dengan 40 sen, berapa persen yang dia dapat simpan kat sini? 50 sen. Berapa? 50 sen. Okey, 50 sen. Sebab apa? 90 sen tolak dengan 40 sen. Okey. Tulis kat situ 50 sen. Okey. Seterusnya pada 24 hari bulan 4 dia jual tin. Okey, maknanya dia pergi dekat tong sampah, dia cari tin. Sebab tin tu kan boleh dikitar semula kan. Okey. Dia jual tin tu, dia dapat upah RM5. Okey. Lepas tu dia ada beli satu barang dengan harga RM1. Okey. Awak rasa apa barang yang dia beli dengan harga RM1? Barang apa yang dengan harga RM1? Awak boleh bagi tahu apa-apa jenis barang. Barang apa yang dia beli RM1? Cuba fikir. Barang apa yang dia beli dengan harga RM1? Rasa-rasanya barang apa? Air. Apa yang dia jual dengan harga RM1? Air. Okay. Selain daripada tu, okay, air pun betul, boleh juga. Okay, selain daripada tu, apa lagi yang dia beli dengan harga RM1? Apa lagi? Gula. Gula pun betul juga, boleh. Okay, selain daripada tu, okay, air, gula-gula, lagi apa? Apa lagi? Cuba fikir. Apa lagi?
Pemadam. Pemadam? Pemadam harga RM1. Selain daripada tu apa lagi? Apa lagi? Okay, kawan awak dah bagi air, gula-gula, pemadam. Okay, apa lagi? Pensel. Okay, apa dia? Pensel. Okay, pensel pun boleh. Okay, lagi? Apa dia? Ayah. Apa dia? Kita beli apa kat sini? Cepat fikir. Kuku? Kita nak beli apa? Okay, pula. Okay, Liming ni beli apa? Dia beli barang apa yang harga dia RM1? Dompet. Dompet tu RM10. Ni RM1. Ya, apa dia? Apa dia? Gula-gula. Ha? Gula-gula? Dah tadi kawan awak dah sebut dah. Air, gula-gula, pemadam, lepas tu pensel. Apa lagi? Pembaris harga RM1 Macam mahal sangat pula pembaris harga RM1 kan? Kita tulis kat sini. Beli pen lah, pen. Dia beli pen dengan harga RM1. Okey, daripada RM5 dia beli pen dengan harga RM1. Berapa yang dia boleh simpan kat sini? Dia ada RM5. Dia beli pen dengan harga RM1. Berapa yang dia boleh simpan kat sini? Enam. Okay, dia ada RM5. Lepas tu dia beli pen harga dia RM1. Okay, berapa duit baki dia? Empat. RM4. Maknanya dia boleh simpan RM4. Okey, sekarang ni soalan dia kata bolehkah Liming beli beg duit jika dia boros? Okey, boros. Apa maksud boros? Boros ni maksudnya suka belanja lebih. Maksudnya bila dia dapat duit je, dia habiskan. Dia tak ada simpan pun. Rasanya Liming boleh tak beli kalau dia ada sikap boros tu? Tak boleh lah kan. Sama macam awak lah. Contohlah awak teringin sangat nak beli ada satu buku ni. Okay, bila awak dah dapat duit, awak tak simpan pun. Awak dapat duit je awak habiskan. Boleh tak awak rasa-rasanya boleh tak awak beli buku tu? Buku yang awak nak tu. Boleh tak? Tak boleh lah kan. Okay, kalau kita dapat duit lepas tu kita jimat, kita gunakan hanya beli benda yang penting saja, maksudnya kita dapatlah beli barang yang kita nak tu, maknanya kita simpan masa akan datang. Okay, sekarang ni dia nak beli dompet tu dengan harga RM10 kan. Okay, cuba awak tengok dekat duit simpanan dia ni. Okay, cuba kita tambahkan. RM5, kita tambah ringgit dulu RM5 tambah dengan RM4. Berapa ringgit? Okay, 5 tambah 4 berapa? Okay, RM9.
RM9 bila tambah dengan 50 sen dekat sini, dia dapat berapa? RM9 tambah dengan 50 sen, dia akan dapat RM9.50 50 sen. 50 sen. Dapat tak dia beli dompet tu? Tak. Tak dapat. Sebabnya tak cukup. Dia tak cukup 50 sen. Kalau dia jimat lagi, maknanya dia tak payah beli pun pen ni dengan harga RM9. Mesti dia boleh beli dompet ni. Kan? So maknanya dia tak dapatlah beli dompet tu. Sebab dia beli, sebabnya dia dapat duit je dia nak beli. Dapat duit je dia nak beli. Maknanya dia tak dapat simpan. So dia tak dapatlah beli dompet dia tu. Okey. So, sekarang ni buka buku aktiviti. Buka surat 20. Okay, kita buat sama-sama ya. Okay, buka buku aktiviti, buka surat 20. Okay dah. Sebelum tu saya nak tengok siapa je yang tak ada dalam ni. Okay, yang ada dekat sini Akil, Puteri, Muslim, Mikael, Auni dengan Syakir kan? Seorang lagi siapa? Seorang lagi siapa yang dekat dalam ni? Oh, Arisa. Okay, so ada je yang ada. Okay, tak apa. Alright, kita tengok surat 20. Tengok dah. Okay, untuk soalan 1 tu, dia suruh awak kenalkan sumber wang. Sumber wang tu maksudnya duit yang dapat pada awak. Bukannya awak memberi. Ini duit yang dapat pada awak. Daripada 6 gambar tu. Ustazah. Ya, Mikael. Buka 20. Okay, daripada 6 gambar yang ada dekat dalam tu, cuba bagi tahu dekat Ustazah, gambar mana yang menunjukkan sumber wang. Cuba tengok dekat gambar tu, kan ada 6 gambar kan? Cuba bagi tahu dekat Ustazah. Gambar mana yang menunjukkan sumber wang? Akil, buku aktiviti awak ada tak? Dah buat dah? Tengok pada gambar. Buku 2 lah. Kita belajar buku 2 je sekarang ni. Tak ada belajar buku 1 dah. Buku 1 dah habis. Buka buku 2 je. Muka surat 20. Dah buka dah? Dah buat ke? Buatlah. Kita tengah antara 6 gambar tu, cuba kita dekat Ustazah. Mana yang menunjukkan sumber wang? Maksudnya duit tu dapat pada awak. Cuba bagi tahu apa jawapan dia. Yang mana Muslim? Wang saku. Okey, bagus. Wang saku. Okey, lagi? Okey, yang lain siapa lagi nak cuba? Selain daripada tu? Beli minuman maksudnya awak bagi dekat orang. Bukan duit tu pada awak. Okey, bagus. Duit raya ni. Okey, tandakan right. Okey, lagi? Mana lagi yang menunjukkan sumber wang? Okey, tadi ada Muslim bagi tahu wang saku. Lepas tu duit raya. Okey, lagi apa lagi? Wang barang. Okey, bagus. Jual barang. Okey, betul? Jual barang. Okey, lagi?
Mana lagi yang menunjukkan duit dapat pada awak? Hadiah. Okey, bagus. Hadiah. Okey, bagus. So, maknanya ada berapa kat situ? Itu 24. Okey, ada 4 Okey, yang pertama wang saku, lepas tu duit raya, hadiah dan jual barang. Okey, kalau derma tu sumber wang dapat dia kat kita ke atau tak? Dapat. Eh tak, derma tu dia bagi duit kan, kita keluarkan duit. Bukan duit tu dapat pada dia, bukan. Sebenarnya ada 4 sahaja. Wang saku, duit raya, hadiah dan jual barang. Okey, tengok nombor 2 pula. Okey, nombor 2 kat situ dia kata tandakan right pada amalan yang baik. Kita bacakan Yang pertama, simpan wang dalam tabung. Baik ke tak? Baik. Okey, tandakan right. Tandakan right. Okay, nombor 2, simpan sedikit, belanja lebih. Maknanya dia simpan duit sikit je, banyak lagi belanja. Betul ke tidak? Tak. Kalau tak payah tanda apa-apa. Nombor 3, belanja yang perlu. Maksudnya awak guna duit tu untuk beli barang yang penting sahaja. Betul ke tak? Betul lah. Okay, tandakan right. Okay, nombor 4, simpan wang di bank. Betul lah, simpan wang dekat bank. Okay, betul, tandakan right. Okay, last, belanja dengan boros. Betul lah? Tak. Tak payah tanda. Akil? Awak buat kerja ke tak? Akil? Akil? Awak buat kerja ke tak? Kan kita tengah bincang sama-sama. Buat sama-sama lah. Nanti kalau awak tak tahu nak buat susah. Okey, tengok muka surat 21 pula. Okey, 21 ni kita lengkapkan jadual simpanan Asri. Okey, cuba awak tengok kat situ. Asri nak beli apa? Nak beli Dia nak beli apa kat situ? baik. Dia nak beli kamus kan? Dia nak beli kamus. Dia nak beli kamus sebenarnya. Okey, kamus Lestari. Okey, berapa harga kamus tu? 10. RM10 kan? Okey, nampak tak dekat situ dia ada tarikh dengan ada perkataan kat situ kan? Kan dekat sebelah tu ada tak? Ya. Ada kan? Okey, lepas tu dekat bawah tu pun dia ada jadual, betul tak? Okey, so kita sama-sama jadual tu Okey, tengok pada 22 hari bulan 6. Okey, dia dapat wang saku RM10. Okey, lepas tu dia beli pen dengan harga RM1. Okey, dia dapat simpan RM1. Okey, cuba tengok 24 hari bulan 6. Okey, dekat situ ada jadual. Okey, 24 bulan 6 jadual surat khabar lama. Dia dapat RM2. Okey, dia ada beli apa-apa tak pada 24 hari bulan 6 tu? Ada tak dia beli apa-apa? Cuba tengok dekat atas tu. Dia tulis 24 hari bulan 6, dia jual surat khabar lama, lepas tu dia dapat RM2. Ada tak dekat situ dia tulis dia ada beli apa-apa? Tak. Okey, kalau tak ada kosongkan. Okey, bila dia dapat RM2, dia dapat simpan berapa ringgit? 1, 2. RM2 lah. Belanja kan duit tu, betul tak? Okey, so maknanya dekat bahagian simpan tu, okey, awak tulis RM2. RM2. Dekat jadual tu, dekat bahagian simpan, awak tulis RM2. Okey dah?
Okey, kita tarikh 25 hari bulan 6. Okey, 25 hari bulan 6 dapat duit rasa RM5. Okey, lepas tu dia derma RM2 kepada anak yatim. Okey, berapa yang dia derma kat situ? Dia derma berapa ringgit? Dua. Tengok dekat. Dia derma berapa ringgit? Dua. Okey, RM2. Tulis kat bahagian yang sebelah derma tu RM2. Okey, tulis dekat bahagian sebelah derma RM2. Okey, berapa yang dia simpan? Dia dapat RM5. Dia simpan RM2. Dia derma RM2. Berapa yang dia simpan? Tiga. Berapa? Tiga. Tiga? Tiga apa? RM3. Okey, so dekat bahagian simpan tu awak tulis RM3. Mikail, buat tak? Nak buat. Okey, last. 26 hari bulan 6. Okey, Pak Ngah beri RM5. Okey, Pak Ngah bagi RM5. Dia beli roti RM1. Okey, roti tu harga dia berapa? Okey, roti tu harga dia berapa? Kan dia kata dia beli roti RM1 kan? Okey, so maknanya tulis dekat bahagian kolom roti tu RM1. Okey, daripada RM5 tu dia dah beli roti RM1 kan? Okey, berapa yang dia simpan? Tiga. Empat. Okey, RM4. Okey, tulis kat situ. Dia simpan RM4. Okey, so cuba awak kira dekat bahagian simpan tu. Okey, RM1 tambah RM2 jadi berapa? 1 tambah 2 jadi berapa? 1 tambah 2 jadi? 3. Okey. So kalau RM3 tambah lagi dengan RM3 dapat berapa? 3 tambah 3 dapat? 6. Okey, 6. Bagus. 6 tambah 4 jadi? Okey, 10. So maknanya dia dapat simpan duit RM10. Dia dapat tak beli kamus tu? Harga dia RM10. Dapat tak? Baik. Dapatlah. Kat bawah tu adakah anda dapat beli kamus itu? Okay, awak tulis kat situ. Ya. Ya. YA dah. Tulis kat kotak tu YA dah. Okay. So, itu saja setakat ni. Okay, InsyaAllah kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan. Okay, Ustazah Syahwani dah masuk. Okay. So, Ustazah okay, Assalamualaikum. Bye. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni Ustazah kita akan ulang kaji je. Hari ni tak ada benda tulis Kita tak ada tulis. Hari ni kita ulang kaji je. Okey, hari ni saya nak ulang kaji tentang tajuk bumi. Okey, tajuk bumi. Hari ni kita tak menulis kita akan ulang kaji je. Kau tahu kan lagi 3 minggu. Okey, lagi 3 minggu awak akan ada peperiksaan. Okay, lepas tu peperiksaan tu awak tak akan tulis jawapan lah.
Okey, minta maaf ni tiba-tiba line saya tak okey. Saya baru dapat line balik. Tadi saya punya line tak okey. Tak apa, saya dapat balik line. Tapi line saya tak okey tadi, saya tak dapat ini video. Okey, saya nak ulang kaji tajuk bumi. Okey, tadi tertangguh. Okey. Sebabnya okey, saya guna F1 sebab saya punya tu dah hari ni nak akan ulang kaji balik tajuk bumi. Okay, so awak dah belajar kan? Belajar tajuk bumi ni kita akan belajar ulang kali tentang 8 bentuk semula jadi bumi. Okey, 8 bentuk muka bumi. Okey.
Saya nak tahu, okey, yang pertama, okey, lapang bentuk muka bumi. Sebenarnya hari tu, waktu saya ajar tajuk ni, ada yang tak datang. Ada yang tak datang, jadi Ustazah pulang kaji balik. Okey, yang pertama, lapang bentuk muka bumi adalah laut. Saya percaya semua orang mesti pergi dekat pantai, mesti pernah pergi tengok laut. Pernah. Okey, saya nak tanya, warna air laut warna apa? Biru. Putih. Okey. Siapa sebut putih tu? Saya. Okey. Sebenarnya, okey, ramai yang saya dah terangkan. Okey, siapa yang sebut putih tu betul. Okey, sebenarnya kalau nak tahu, warna air laut ni sebenarnya bukan warna biru. Betul siapa yang sebut putih tu. Warna air laut ke, air pantai ke, air sungai ke, sebenarnya warna dia adalah warna jernih. Macam air masak awak minum tu, sebenarnya warna dia macam tu lah. Tapi kenapa awak nampak warna biru? Awak nampak warna biru sebab, okey, langit warna apa langit? Biru. Sebab langit tu warna biru. Jadi, pantulan cahaya matahari dia kena dekat permukaan air laut. Jadilah awak nampak air laut tu warna biru. Sebenarnya kalau awak ambil air tu, warna dia tak biru pun. Warna dia warna putih. Putih jernih. Macam air masak yang awak minum tu. Okey, lepas tu contohkan kalau awak macam nampak sungai ke apa, air sungai tu warna hijau. Sebenarnya tak juga. Semua air yang air sebelum jadi, air hujan ke air laut, semua warna putih macam air masak awak tu. Awak nampak hijau, awak nampak biru, awak nampak hitam. Sebabnya pantulan cahaya. Pantulan cahaya matahari. Contoh kalau sungai, awak nampak macam warna hijau sebab sekeliling dia tu pokok. Sebenarnya dia warna jernih je. Kalian nak tahu, sebenarnya dekat permukaan bumi ni, 2/3 daripada permukaan bumi ni adalah Allah cipta dikelilingi daripada laut. Kalau awak tengok biru, awak akan nampak banyak biru berbanding hijau. Sebab apa? 2/3 bumi ni adalah Allah cipta adalah laut. Okey, yang seterusnya tasik kolam. Okey, saya nak cerita. Okey, tasik kolam ni ada 2 jenis. Maksud Ustazah, ada tasik semula jadi, ada juga tasik buatan manusia. Okey, macam ni. Kalau tasik semula jadi ni, memang dia terjadi sendiri, auto. Tak ada manusia buat. Tapi dalam dunia ni sekarang, manusia dah hebat. Maksudnya Allah dah bagi ilmu dekat manusia, sampai manusia tu boleh cipta, boleh buat tasik semula jadi, tasik buatan manusia, boleh buat kolam buatan manusia. Ustazah bagi contoh, dekat siapa pernah pergi tasik Shah Alam? Mesti ramai yang pernah pergi tasik Shah Alam. Okey, tasik Shah Alam, tasik Titi Wangsa. Okey, yang tu bukan tasik semula jadi. Yang tu adalah tasik buatan manusia. Macam mana manusia buat? Okey, yang bagi ilmu dekat manusia tu Allah. Allah yang bagi manusia ilmu supaya manusia pun dapat buat tasik. Dia gali tanah tu sampai nanti akan ada keluar air. Dalam tanah kita ni ada air. So bila keluar air, dia akan buatlah saluran semua air. So dapatlah terhasillah tasik. Biasanya tasik dengan kolam semula jadi ni yang Allah ni biasanya dekat kawasan hutan. Kalau macam tasik yang buatan manusia ni biasanya ada dekat bandar lah, macam tasik Shah Alam. Yang tu dekat bandar kan. Yang tu manusia buat. Kalau nampak macam tasik tu kotor ke apa, dia ada 2 sebab je.
Sebab tasik tu manusia buat dan tasik tu mudah tercemar lah jadi manusia buat. Macam tu. Okay, yang seterusnya lembah. Okey, lembah ni kawasan daratan yang rendah. Maksudnya macam ni, kawasan daratan yang rendah berdekatan dengan sungai. Maksudnya yang tepi-tepi tu adalah lembah. Lepas tu sungai. Okey, saya nak cerita pasal sungai. Awak tahu tak air sungai ni kenapa Allah cipta air sungai? Allah cipta air sungai supaya kita ni dapat guna. Bayangkan, kenapa orang yang pergi berkhemah dalam hutan, dia mana bawa air? Dia tak bawa air. Dia guna air apa? Dia guna air sungai lah. Sebab tu kalau macam orang pergi berkhemah dalam hutan, biasanya dia akan cari tempat untuk berkhemah tu dekat dengan sungai. Okey. Contohlah kan, air sungai, sebenarnya air sungai ni bersih. Selagi mana sungai tu tak tercemar, sungai tu dikira bersih dan awak boleh minum air sungai. Air sungai tak kotor. Okey sahabat, sebenarnya kalau mandi kat sungai kan, okey contoh macam ni. Kalau mandi kat sungai, saya nak tanya, awak boleh kencing tak dalam air sungai tu? Siapa sebut boleh tak? Betul. Kita boleh kencing dalam air sungai. Air sungai tu tak akan berbau air kencing pun. Sebab apa? Sebab air sungai tu mengalir. Air sungai tu mengalir. So kalau kita mandi ramai-ramai, tiba-tiba kita kencing. Orang lain takkan bawa air kencing kita. Sebab air sungai tu dah bawa. Arus air sungai tu dah bawa. So maksudnya bersih lah, kita boleh kencing. Maksudnya tapi jangan bagi tahu orang tu, orang tahu pula macam tu. Tapi tak apa, bersih sebab dia kan mengalir. Maksud mengalir ni dia tak duduk contohlah macam ni. Kalau awak pergi kat hotel ke, tidur kat mana-mana ke, atau awak pergi Legoland ke, awak mandi kolam kan. Okey, kalau dalam kolam tu awak kencing, semua orang akan kena kotor air kencing awak tu. Semua orang akan berbau. Sebab apa? Kolam tu air dia tak mengalir. Dia akan ada lah macam setiap minggu ke. Dia tunggu bersih. Dia tunggu ada orang datang bersihkan kolam tu, baru kolam tu bersih. Tapi air sungai tak. Air sungai ni dia mengalir. So kalau kencing tak berbau. Sebab tu lah orang zaman dahulu dia guna air sungai ni untuk dia basuh baju. Tapi buih-buih sabun tu tak ada pun terkumpul dekat situ kan. Buih sabun tu akan hanyut dibawa oleh arus air sungai. So boleh minum macam tu je air sungai. Tapi kalau seeloknya kita nak rebus pun boleh. Tapi contohlah bayangkan dalam dunia ni tak ada air. Air dah habis dalam dunia ni. So kita boleh guna air sungai tu untuk minum, untuk makan, untuk mandi. Rebus pun tak apa. Tapi kalau nak rebus pun tak ada masalah. Biasanya orang yang pergi berkhemah, yang masuk hutan, diorang minum je macam tu. Tak bahayalah. Tapi kalau contoh dalam sungai awak berak, dalam berak pula macam mana? Kalau tahi awak tu keras, terapung lah. Nampaklah tahi tu, terapung. Memang dibawa arus lah. Macam janganlah berak dalam sungai pula. Okey, yang seterusnya. Okey, yang ni bukit. Bukit dengan gunung. Beza. Bukit ni dia rendah sikit. Dekat Malaysia, dekat negara kita ada banyaklah bukit. Yang selalu orang pergi naik bukit tu, dia naik bukit lah. Gunung dekat Malaysia ada Gunung Kinabalu. Banyaklah gunung, tapi gunung ni lagi tinggi lah daripada bukit. Contoh macam dekat luar negara, dekat negara lain ada banyak sangat bukit, ada banyak sangat gunung. Ada gunung yang tinggi sampai kalau kita nak naik gunung tu, kita nak sampai ke atas tu dalam masa beberapa hari baru sampai. Nak bagi tahunya gunung tu sangat tinggi dan perjalanan dia sangat jauh. Okey.
Yang tu adalah 8 bentuk muka bumi. Yang nak aku ingat ada 8 bentuk muka bumi. Apa tadi yang saya sebut? Laut, pantai, tasik, kolam, lembah, sungai, bukit, gunung. So kalau macam kalau awak bayangkan nanti tiba-tiba tak ada air, so awak boleh gunalah. Awak boleh guna air laut, air sungai. Okey, soal lupa nak cerita pasal air laut tadi. Okey, saya nak tanya, siapa pernah rasa air laut tu rasa dia apa? Sejuk. Sejuk. Tak rasa dia apa? Rasa-rasa air tu. Kosong. Tak tahu. Okey, air laut ni rasa dia masin. Dia bukan masin, maksudnya ada orang letak garam dalam air laut, tak. Memang awak cipta semula jadi rasa air laut ni masin. Dia bukan masin macam kita letak garam. Okey, lepas ni kalau macam pergi pantai ke apa kan, kalau cuba awak rasa air laut. Rasa dia masin. Dia rasa lah Ustazah. Memang semula jadi awak cipta. Memang kita pelik, kenapa rasa air laut masin? Sebab kita rasa macam kita tak perlu air laut tu, tapi dalam air laut tu ada berapa juta hidupan dalam laut tu. So ada hidupan, dia tak boleh hidup dalam air tawar. Tapi memang ada juga, ada air laut masin, ada air laut yang tawar. Macam tu. Tak bagi tanya hebatlah Allah cipta bumi ni. Tapi dalam laut tu kan, yang nak tahu dalam laut tu sebenarnya ada banyak hidupan yang perlu laut tu rasa dia masin untuk dia hidup. Okey, contoh macam ikan kan. Ikan kalau dia kalau kita keluarkan dia daripada air, dia akan mati kan, sebab dia perlukan hidup lain. So ada hidupan lain dalam air tu yang perlu sangat air laut tu rasa dia masin. So nak bagi tahunya hebat pula Allah ni cipta bumi ni. Sampai kita ada macam-macam bentuk muka bumi. Tapi yang awak kena ingat hanya 8 sahaja bentuk muka bumi. Laut, pantai, tasik, kolam, lembah, sungai, bukit, gunung. Sebenarnya Ustaz nak tunjuk video dekat awak, tapi disebabkan Ustaz punya laptop dah tiba-tiba mati sebab tak ada internet, so tak dapatlah Ustaz nak tunjuk video. Tak apalah, Ustaz tunjuk nanti. So, okay. So untuk hari ni Ustaz nak terangkan yang ni saja pasal 8 bentuk muka bumi. Okay. Okay, so Ustaz Zana, apa nama? Tadi saya lupa nak tunjuk kat awak, ya Allah. Dia nak ambil masa. Tadi internet saya tak okey. Okay, tadi yang sebenarnya Ustaz tunjuk dekat awak tadi apa bentuk muka bumi ni: laut, pantai, tasik, kolam, lembah, sungai. Lembah tu maksudnya yang tepi-tepi sungai tu. Bukit, gunung. Yang tu adalah 8 bentuk muka bumi. Okay, so siapa yang belum siap lagi buku latihan, ramai lagi kan yang belum siap buku latihan. So buku aktiviti. Okay, so jangan lupa siapkan buku aktiviti awak. Sebab nanti soalan peperiksaan pun akan keluar lebih kurang sama je. Okay. So hari ni saya habiskan awal lah Okay. Awak lagi lebih kurang 7 minit saya habiskan awal. Siapa yang nak makan boleh pemakan. Jangan lupa ulang kaji dekat rumah. Nanti saya bagi slide ni dekat awak. Sebabnya saya lupa. Sebabnya line internet saya tak okey. Saya tiba-tiba tak dapat nak tu. Okey, tak apa. So hari ni sampai sini saja kelas kita. Okey, terima kasih untuk semua yang masuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, awak dah boleh live dah habis kelas dah. Okey, dah boleh live dah. Saya keluar dulu. Bye-bye. Okey. Cakap apa? Cakap apa Ustazah tadi? Saya cakap dah habis kelas.